Baik, terima kasih rakan setugas. Kapasiti Hospital Melaka untuk menampung pesakit COVID-19 hampir penuh. Justru jelas Esko Kesihatan dan Anti Dadah Negeri, Datuk Rahmat Mariman, pembukaan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC, Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC ICRO, menjadi alternatif menampung pertambahan pesakit pandemik itu. Jadi penerimaan pesakit adalah antara yang berumur 5 tahun hingga kepada 70 tahun. Jadi untuk makluman juga Hospital Melaka telah hampir mencapai keupayaan maksima untuk menampung pesakit-pesakit COVID-19 positif, dan juga wad biasa terpaksa dijadikan wad COVID ini menjadi kebimbangan kepada pesakit-pesakit lain yang non-COVID di Melaka. Dikuatiri berlaku penularan dan juga jangkitan di negeri Melaka. Itu juga antara faktor yang memestikan kita membuka PKRC ini. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu selamat pagi Malaysia di PKRC MITC Air Keruh. PKRC MITC menyediakan hampir 1,500 katil dan boleh dipertingkatkan kepada 11,000 katil. 18 hari di wad khas memberi 1,001 pengalaman buat bekas pesakit COVID-19. Bukan sahaja memberi keinsafan, malah ia membuka mata kepada setiap individu untuk patuh SOP ditetapkan dan menjaga kebersihan kendiri. Ikuti pengalaman dan reaksi bekas pesakit tentang bahayanya COVID-19. Menurut Norihan Bari, 47 tahun, 18 hari di wad Hospital Melaka kerana COVID-19 dengan pengalaman di cucuk jarum, sesak nafas dan bermalam di unit rawatan rapi ICU, memori yang tidak dapat dilupakan. Namun, dia kekal positif sepanjang mendapatkan rawatan agar ia tidak memberi kesan buruk kepada kesihatan dirinya. Saya tahu bila orang cakap COVID, orang cakap kematian, dia melibatkan kematian. Sebenarnya jangan macam tu. Tak, kita bersangka baik. Apa ini adalah ujian daripada Allah dan kita bersikap positif dan kita lawan je. Kalau kita nak fikir macam cakap tadi, nak fikir COVID tu boleh orang kata nampak kematian tu, sebenarnya tak betul. Itu bergantung pada antibody seorang dan juga sebenarnya yang risiko adalah kepada pesakit yang semput, darah tinggi, kencing manis. Turut ditemui Nur Aniza Roslan, 28 tahun, bekas pesakit COVID-19 tahap 4. Menurutnya, selepas diberi kebenaran discharge, aktiviti seharian berbeza seperti sebelum ini kerana mudah semput dan lemah. Efek saya keluar daripada ward, ingat terus okey, tapi tak. First keluar daripada ward, saya mengalami gejala macam muntah-muntah, menggigil macam Parkinson sikit. Dan then ada macam, dia tak kerap tapi macam ada hari-hari dia. Okey, lepas minggu kedua saya keluar ward, saya naik biji-biji kat bahagian badan dengan muka, especially kat bahagian kepala lah. Mungkin itu adalah efek daripada ubat lah. Dan kadang-kadang macam dia tak macam kita sebelum ni, kita macam buat kerja sikit cepat penat. And then nafas kita jadi pendek. Namun jelas Nur Aniza, ia tidak mematahkan semangatnya untuk menjalani kehidupan seperti biasa, malah menyeru orang ramai untuk sentiasa mematuhi SOP. Untuk itu, rakyat Malaysia harus bersama-sama menjaga kesihatan dan kebersihan kendiri serta patuh dengan SOP bagi mengelak dijangkiti virus itu. Ibu bapa dan pelajar sudah bersedia dengan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR yang kembali dilaksanakan sejak Isnin lalu. Bagi Muhammad Iswadi Abdul Hamid, keempat-empat anaknya kini sudah disediakan kemudahan telefon pintar untuk mengikuti kelas masing-masing secara dalam talian. Sebelum ini, kesemua anaknya terpaksa berkongsi komputer riba secara bergilir-gilir. Saya tengok langkah penyelesaiannya adalah seorang satu kena ada gadget masing-masing. Jadi bila berlaku masalah macam tu, terus saya pergi belilah. Saya tak tunggu lama lah, sebab saya tengok kalau saya tunggu lagi lama, lagi banyak diorang akan tertinggal. Malah isterinya Hanizah Muhammad Sharif juga turut memastikan kemudahan internet disediakan bagi memastikan anaknya tidak ketinggalan mengikuti kelas.
Okey, untuk tempoh seminggu ni, awal-awal minggu tu diorang susah sikit lah. Sebab biasalah dah cuti lama, lepas tu nak bangun tu susah. Tapi lepas 2 hari tu okey. Sebelum pergi kerja tu akak kejutkanlah diorang. Dan sebab akak join juga grup WhatsApp kelas mereka. Jadi bila cikgu ada forward kerja-kerja PDPR tu, akak akan forward kepada diorang lah. Kalau macam terlambat bangun ke terlepas dah PDPR untuk Google Meet ke, tapi saya tetap masuk juga buat ke sekolah. Susah sebab kalau kat sekolah boleh tanya cikgu, kat PDPR nak tanya cikgu Susah sikitlah. Paparan itu mengakhiri perkongsian dari Melaka. Kita kembali ke Wisma Berita Angkasa Puri.